Badar Intaj TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Zuhairah binti Jamaluddin dari 4UA Rumah Hamzah Abdul Muttalib. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang Ibrah Isra' Mi'raj. Sebelum saya memulakan cerita saya akan terangkan apa itu maksud Ibrah, Isra' dan Mi'raj. Jadi Ibrah maksud pengajaran, kesimpulan atau iktibar, manakala Isra' bermaksud perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj bermaksud Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah. Jadi Ibrah yang pertama ialah kesedihan dunia, pengubatnya Allah. Setiap kesedihan dan kesusahan akan Allah berikan pertolongan dan hilangkan duka cita manusia. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi telah dilanda dengan pelbagai ujian dan musibah seperti kematian isteri baginda iaitu Khadijah binti Khuwailid dan bapa saudarinya Abu Talib. Bahkan baginda dicemooh dengan hebat dalam usaha dakwah. Contohnya di Taif, baginda telah dituju dengan batuan dan dakwahnya langsung tidak diterima oleh penduduknya. Jadi kesimpulan daripada cerita ini, kesedihan dunia pengubatnya Allah. Kalau kita sedih, berdoalah kepada Allah. Allah tahu apa yang baik untuk kita. Allah Maha mengetahui. Jadi yang kedua, kepentingan solat fardu. Terpenting adalah tentang solat 5 waktu sehari semalam. Antara kewajipan mendirikan solat dengan mukjizat Isra' dan Mi'raj. Jadi yang kita pernah belajar, kalau salah maafkan saya, mula-mulanya kita dapat 50 solat fardu. Tapi lepas Nabi berusaha minta untuk kurangkan, kita hanya dapat 5 je. Iaitu subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat dan Isyak 4 rakaat. Isyak dan Maghrib waktu malam, subuh waktu pagi, Zuhur dan Asar waktu tengah hari ke petang. Banyak sebenarnya kelebihan daripada solat ni. Kita bukan je ada solat fardu, kita pun ada solat sunat. Macam solat duha, solat tahajud, yang masing-masing ada kelebihannya tersendiri. Jadi yang ketiga, menjauhi perkara mungkar dan maksiat. Semasa Isra' Mi'raj, ketika Rasulullah dibawa meninjau keadaan di neraka, baginda juga melihat pelbagai bentuk penyiksaan seperti hukuman kepada pemakan riba, penzina, pengumpat yang suka memfitnah dan lain-lain lagi. Jadi kesimpulan kita dapat daripada sini, kita tak bolehlah buat macam tu. Kita bukan je dapat dosa kan, kita juga dapat akibat nanti. Kita dapat seksa di akhirat nanti. Mungkin dekat dunia ni bagi manfaat kat kita, tapi kita tak tahu apa akibatnya nanti dekat akhirat nanti, dekat neraka je nanti. Jadi Nabi telah dibawa meninjau keadaan di neraka. Jadi daripada kisah ni kita dapat tahulah bahawa kita tak patut pun. Kita memang kena jauhi. Kita perlu jauh pada pemakan riba, penzina, pengumpat, sebab kita tak tahu apa yang akan jadi dekat neraka nanti. Mungkin lebih teruk. Mungkin macam saya kata tadi, kita buat kat dunia ni macam seronok je kan, tapi kita tak tahu apa yang akan jadi dekat akhirat nanti. Jadi isi yang keempat, mengakui kebesaran Allah. Sebab tu Isra' dan Mi'raj, Allah memperlihatkan kepada Rasulullah SAW akan keagungan dan keajaiban ciptaannya yang sememangnya tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Jadi macam mana kita nak mengakui kebesaran Allah ni? Macam mana kita nak mengakui kebesarannya? Cara untuk kita mengakui kebesarannya adalah dengan percaya Isra' dan Mi'raj ni ialah benda yang betul, peristiwa yang betul, peristiwa yang benar dan wujud. Mungkinlah kita waktu kita belajar ni kita macam tak tahu kan, sebab Nabi naik buruk kan, 1 malam je pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan 3/4 malam je. Waktu Nabi cerita dengan umat dia pun tak percaya. Ada beberapa je percaya.
ialah siapa je percaya. Sebab dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebanyak 1239 kilometer. Kalau kita pun rasa susah kan nak sejauh tu kan, bayangkan nak lari pun macam tak sempat. Kalau naik kapal terbang pun tak boleh. Kapal terbang tu mungkin lah logik lagi kan, naik bas ke apa. Tapi Nabi naik dengan buruk tau. Jadi waktu dia berceritakan dekat umat dia pun tak percaya. Tapi itulah kita lihat bahawa sini itu memang kebesaran Allah. Kebesaran Allah tu tak pernah terfikir pun untuk kita sebanyak tu kan. Betapa besarnya ciptaan Allah ni. Jadi cara untuk mengakuinya, percaya, kita kena memuji dengan sebutan Subhanallah, Alhamdulillah, Masya Allah. Macam saya kata tadi, sememangnya tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Tak ada apa yang mustahil di dunia ni. Jadi yang terakhir, amalan memberi salam. Sepanjang Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad SAW tidak pernah lupa mengucapkan salam kepada para rasul yang baginda temui. Ini memberi pengajaran kepada kita untuk melakukan hal yang sama. Ini sebagai penghormatan dan untuk mengeratkan hubungan antara saudara sesama Islam. Sebelum pergi ke Sidratul Muntaha, Nabi jumpa beberapa Nabi, iaitu di langit pertama, Nabi bertemu Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, seterusnya langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Nabi sering memberikan salam. Jadi apa sebenarnya maksud salam ni? Salam ni bermaksud selamat sejahtera ke atas kamu. Bagi salam tu sunat. Jawab salam tu wajib. Bukan saja dapat mengeratkan silaturahim. Kalau kita bagi salam ni, ni pun ibarat macam kita mendoakan kesejahteraan seseorang tu. Tapi macam mana pula kalau bukan Islam? Kalau bukan Islam, kita boleh je sebut dengan selamat pagi, selamat petang. Mana tahu dalam salam ni, dia jadi titik permulaan untuk kita mengeratkan silaturahim. Bukan ke lebih mesra kalau kita tegur orang tu dengan salam, betul tak? Kalau kita pergi rumah orang pun, kita akan bagi salam, Assalamualaikum, supaya nampaklah hormat tu, adab tu yang penting. Salam bagi adab. Jadi kesimpulannya kat sini ada 5 ibrah daripada Isra' dan Mi'raj. Banyak lagi sebenarnya ibrah dari Isra' dan Mi'raj ni. Tapi bergantung pada kita lah macam mana kita nak nampak Isra' Mi'raj ni kan. Isra' Mi'raj ni bukanlah sekadar sambutan je. Bukanlah sekadar peristiwa bersejarah je. Tapi Isra' dan Mi'raj ni adalah sesuatu yang kita boleh ambil iktibar dan amalkan dalam kehidupan seharian kita. Sekian daripada saya, Fadil Zaira binti Jamaluddin. Maafkan saya kalau ada silap ke apa ke. Saya pun masih lagi dalam proses pembelajaran. Terima kasih.